Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini kita akan bincang sejarah tingkatan 3 bab 6 iaitu kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. 6.2 pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Sistem pentadbiran moden berkaitan dengan ekonomi iaitu terdapat perundangan, jabatan dan agensi kerajaan, kewujudan syarikat perwakilan dan pewujudan sistem kewangan dan insurans. Kita tengok perundangan iaitu terdapat tanah di mana di negeri-negeri Melayu pada tahun 1913 Majlis Mesyuarat Persekutuan meluluskan Akta Tanah Simpanan Melayu. Presiden boleh mengisytiharkan mana-mana tanah dalam sesebuah negeri sebagai hak orang Melayu. Tanah tersebut tidak boleh dijual, dipajak kadai atau dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Akta ini bertujuan melindungi kepentingan ekonomi British di mana kebanyakan kawasan tanah tidak subur dan tidak sesuai untuk kegiatan pertanian atau ekonomi perladangan. Di Sarawak pada tahun 1931, Land Order yang memperuntukkan hak milik tanah simpanan peribumi iaitu bertujuan melindungi kepentingan masyarakat peribumi daripada dicerobohi oleh kaum pendatang yang membuka tanah untuk pertanian. Pada tahun 1933 di mana Land Settlement Order dikuatkuasakan untuk melindungi masyarakat peribumi. Kedua-dua undang-undang tanah ini menjadi rujukan bagi pelaksanaan Land Order 1948. Tanah Sarawak dibahagikan kepada tanah kawasan campuran, kawasan tanah peribumi, kawasan tanah adat peribumi, kawasan tanah simpanan serta kawasan tanah pedalaman. Kita tengok di Sabah pula di mana sebelum tahun 1888 urus niaga tanah antara peribumi dengan orang Eropah dianggap tidak sah. Pada tahun 1889, Proklamasi 3 Perlindungan Hak Peribumi telah diwartakan di mana langkah untuk melindungi hak dan kepentingan peribumi dilaksanakan melalui akta ini. Segala urus niaga dengan orang Eropah, ketua peribumi mesti diberitahu terlebih dahulu. Penduduk peribumi mempunyai hak untuk memohon dan mendapatkan ganti rugi. Pegawai daerah bertanggungjawab untuk menjaga dan memiliki tanah peribumi. Buruh pula di mana British menggalakkan kemasukan buruh dari China dan India melalui sistem kontrak. Tenaga buruh dari China dibawa masuk untuk bekerja di Lombong Bijih Timah. Melalui sistem Kangani, tenaga buruh dari India dibawa secara beramai-ramai untuk bekerja di ladang getah. Kita tengok sistem kontrak di mana pihak majikan membawa masuk buruh dari China ke negara kita. Tambang perjalanan, makanan, pakaian dan tempat tinggal disediakan oleh majikan. Sistem Kangani pula di mana Kangani bermaksud ketua, tandil, mandur atau penyelia di ladang getah. Kangani dihantar oleh pemilik ladang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani mengurus tambang dan perjalanan buruh ke ladang majikannya. Pada tahun 1877, British menubuhkan Jabatan Hal Ehwal China bagi melindungi buruh-buruh dari China dieksploitasi oleh mana-mana pihak. 1882 pula, Ordinan Buruh Kontrak diluluskan untuk melindungi pekerja. 1908, Majlis Perundangan Singapura menubuhkan tabung imigran India di mana dapat memberikan kemudahan berlayar dengan percuma kepada buruh-buruh India dari Madras ke negeri-negeri Melayu. Kita tengok pula jabatan dan agensi kerajaan. Pada tahun 1872, Jabatan Kerja Raya ditubuhkan. Jabatan ini membina pelbagai bangunan antaranya seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Ibu Pejabat Kereta Api Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan beberapa bangunan lain. Pada tahun 1905, Jabatan Pertanian ditubuhkan bertanggungjawab memajukan tanaman ekonomi dan membangunkan industri getah, membuat penyelidikan tanaman.
menyediakan pakar teknikal kepada pengusaha ladang dan kebun kecil. Pada tahun 1926, Institut Penyelidikan Getah Malaya ditubuhkan. Ianya merupakan institusi khas penyelidikan getah, besarnya peningkatan permintaan industri getah. Pada tahun 1931, Jabatan Parit dan Tali Air ditubuhkan bagi meningkatkan keberkesanan sistem pengairan. Jabatan Pos dan Telegraf dan Jabatan Kereta Api Tanah Melayu juga ditubuhkan untuk melecehkan sistem pengangkutan dan perhubungan di negara kita. Di Sarawak dan Sabah terdapat penumbuhan jabatan kerajaan iaitu kemudahan perkhidmatan pos dan telegraf serta kegiatan pertanian. Kita tengok pula kewujudan syarikat perwakilan. Antaranya ialah syarikat perwakilan Agency House, dikenali sebagai gedung perwakilan ataupun ground agent. Memiliki rangkaian sistem keuangan, insurans, syarikat perkapalan, pusat penyelidikan dan menjalankan perdagangan antarabangsa. Syarikat perdagangan adalah seperti berikut. Syarikat ini mempunyai hubungan yang erat dengan kerajaan pada peringkat tempatan maupun antarabangsa. Contohnya terdapat syarikat yang menguruskan pengeksportan getah dan biji timah. Malah menguasai syarikat perkapalan dan kewangan Hong Kong Bank. Pewujudan sistem kewangan dan insurans. Pada tahun 1580, mata wang Sepanyol diperkenalkan digunakan di negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Pada tahun 1897, British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas. Diberikan kuasa mengeluarkan mata wang kertas negeri-negeri Selat menyebabkan mata wang kerajaan Melayu terhapus. Pada tahun 1939, dolar Malaya menggantikan dolar Selat. Berikut adalah gambar-gambar ataupun contoh-contoh mata wang yang digunakan. British memperkenalkan sistem kewangan moden dan insurans untuk melicin urusan kewangan disebabkan kepesatan ekonomi di negara kita. Sistem perbankan ditubuhkan oleh British supaya modal dari luar negara dapat disalurkan ke negeri-negeri Melayu dengan lebih mudah. Syarikat insurans yang terkenal antaranya syarikat Royal Insurance Company pada tahun 1860, King One Insurance Limited 1885 yang terdapat di Pulau Pinang, Commercial Union 1919 di Ipoh. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kapal laut merupakan pengangkutan penting dalam sektor perdagangan antarabangsa. Perkhidmatan insurans maritim diperlukan oleh syarikat perkapalan supaya melindungi kapal dagang dan muatan yang dibawa. Perkhidmatan insurans ialah insurans nyawa, insurans kemalangan, insurans kebakaran, insurans perniagaan serta insurans harta. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.